Ustaz, Itu macam kalau saya berdoa kan, saya selalu doa, saya kata, ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku seorang yang hartawan dan dermawan. Bukan hartawan saja, hartawan dan dermawan. Supaya aku ya. boleh menginfakkan harta-harta aku ke jalan yang engkau redai, yang engkau suka. Dan apa ni, harta-harta yang rezeki yang diberkati, supaya rezeki itu kita boleh buat ke jalan Allah dan boleh, maksudnya untuk akhirat kita nanti. Tapi macam mana pula untuk kita berdoa supaya kita ni jadi seorang yang, saya pernah tanya soalan ni kepada Ustaz Dusuki. Macam mana, apa amalan Ustaz ataupun doa-doa secret Ustaz untuk Ustaz sentiasa konsisten menjadi seorang yang dermawan, yang seronok berderma, membantu dan menggunakan rezeki-rezeki yang Allah kasih ni kebanyakannya ke jalan-jalan Allah ni. Sebab susah kita nak bentuk hati kita ni untuk kita gunakan rezeki kita ni. Boleh kata kalau suku pun mungkin susah untuk gunakan hati kita ni kepada orang lain dan juga ke jalan Allah tu. Macam apa doa Ustaz? Saya daripada 12 tahun, cita saya doa, ya Allah, jadikan saya ni matahari kebaikan buat manusia. Orang melihat saya, beri dia kebaikan, bahagia. Orang mendengar percakapan saya doa pada kecil, beri dia bahagia, gembira. Dulu saya sesat, sedih, susah, lapar, ada orang sayang saya. Tolonglah temu saya dengan orang lapar, orang sakit, orang susah. Orang-orang yang baik yang mereka tak minta-minta, temukan saya dengan mereka supaya saya dapat bantu mereka. Sebab tu kalau saya tengok orang, kadang-kadang orang cakap dia jahat ke, maaf, kadang orang kata, Ustaz kenapa tolong dia? Dia jahat, dia tak guna, maaf. Dia ni keluarga dia begini, kadang-kadang dia kata dia ni degil, kerja tak senonoh, isap dadah, macam-macam. Saya selalu cakap, kalau betul dia isap dadah, kalau betul dia tak guna, kalau betul dia ni jahat, kalau betul dia begitu-begini. Kalau betul lah. Tapi saya yang konon-kononnya ustaz, berceramah, berjanggut, hari-hari cakap agama, kebaikan. Kalau saya tak tolong dia, apa saya nak jawab depan Allah nanti? Saya selalu fikir, bukan soal dia hidup ni. Hidup ni sebenarnya soal kita. Apa yang kita beri dalam hidup. Tugas kita bukan nak nilai orang baik atau jahat. Tugas Nabi Muhammad bukan kata haram halal sahaja, tapi tugas Nabi bawa manusia tu daripada kesesatan kepada jalan petunjuk, daripada lalai kepada bahagia. Sebab tu dalam hadis kata satu orang tidur kenyang, jiran dia lapar. Nanti Allah tanya dia di akhirat. Kita kenyang, jiran lapar. Kita tidur kenyang, ada jiran kita lapar. Maksudnya kita kena ambil tahu keadaan sekeliling ke macam mana? Allah tanya kita kat akhirat. Kita kena ambil tahu semua hal orang lain untuk dari segi lapar, dari segi susah. Macam mana kita nak ambil tahu? Kalau kita contoh kalau ada orang lapar, dia kata dengan kita, dia lalu kat kita, Nilofa saya lapar, contoh adik-adik tu. Nilofa pun ulur duit kat dia. Tapi ada orang kata, jangan bagi duit kat dia sebab dia mungkin tipu. Kalau dia minta duit untuk benda-benda yang entah apa-apa, kita tak tahu bayar hutang ke apa, kita tak bagi boleh. Tapi kalau dia kata dia lapar, kita tak bagi, kita berdosa. Bab-bab lain mungkin tak semua benda kita boleh tolong semua orang kan. Kita pun tak macam-macam orang hari ni. Tapi kalau dia kata lapar, kita paling kurang kalau tak percaya dia, kita panggil. Mari sini adik, mari kakak belanja, makan. Adik makan je apa adik nak makan, kakak bayarkan. So, kita jangan biar satu orang pun dalam dunia ni lapar. Sebab tu Sayyidina Umar pernah menangis walaupun satu ekor, walaupun kucing, anjing yang lapar, itu pun kita ditanya nanti. Walau kucing, anjing, ini kan pula manusia. Ini kan pula manusia, nampak dia kita nak bayar. Walaupun maaf kucing kurap lah, kucing badan dah terbakar, buruk kita tengok pembeli. Tapi saya takut kucing. Apa lagi kalau anjing? Saya takut juga. Saya seram-seram juga tengok kucing, tapi bagi-bagi larilah kan. Okay. Bagi. Suruh membantu bagi. Nampak je kucing datang dekat, suruh membantu bawa lari kucing tu bagi makan. Tapi maksudnya tak kisah kalau binatang, jiran, maksudnya kalau kita tahu dia dalam keadaan lapar, kita harus membantu seboleh-bolehnya. Kalau kita berkemampuan, kita mesti bagi. Terutama makan, minum, tempat tidur, benda asas, benda basic dalam hidup ni. Sampai ada orang tak ada tempat tidur. Macam ni, tidur dalam hutan, jauh pada sumber air, jauh pada elektrik. Tinggal macam kita tengok, ya Allah ada orang tinggal macam ni lagi. Kita kena tanya, setahun adik tu duduk dalam kemah tu, setiap orang yang tahu keadaan dia semua ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Jadi kita kena tanya dengan Allah. Walaupun dia susah, dia lapar, kita kena tanya. Sebab tu kena kesian dia. Macam yang sebelum tu kan ada kan orang dalam tempat macam sampah, kalau Nilofa dia tengok sebelum tu. Saya tengok. Dia tinggal. Yang ada pakcik terbaring tu ke? Pakcik terbaring kan? Walaupun tempat tu kotor, ada orang cakap begini kan. Tapi soalnya bukan dia. Dia dengan Allah. Tapi soal kita yang melihat. Jangan salahkan orang lain. Ada orang pula salahkan orang, salahkan kerajaan, salahkan ni.
Kita jangan salahkan kerajaan ke, dia orang dah berusaha, dia dah beri yang terbaik, dia dah cuba. Hidup ni kalau kita menyalahkan orang, hidup ni masalah tak selesai. Jangan pernah dalam hati kita niat nak salahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita. Dunia ni tak boleh berubah kalau kita menyalahkan orang lain. Untuk jadi bantu orang bukan mesti kena jadi orang besar, bukan kena jadi orang kaya. Walau kita ada, orang kaya ni apa sebenarnya? Dia ada satu roti, dia 2 beradik daripada kecil, adik dia lapar, dikerat separuh bagi ke adik dia. Dia ada hati yang kaya. Orang ni satu hari Allah beri dia kaya lagi banyak, dia lagi nak share dengan orang lain. Kaya tu dekat hati. Kaya tu dekat hati. Walau kita ada semua kan, macam saya masa hari tu duit banyak. Tapi hari tu mak dah tak ada. Rasa macam duit banyak ni pun dah tak ada harga sangat. Jadi apa yang buat duit tu ada harga? Bila kita boleh bantu mak kita bantu ayah kita bantu adik kita boleh bantu jiran, boleh bagi budak-budak tepi jalan makan, miskin. Bila kita menangis tengok orang susah, tu orang yang ada hati perasaan. Tapi Allah beritahu apa? Ada orang penipu dalam agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa penipu dalam agama? Dia tak suka tengok orang miskin, anak yatim. Bahkan dia tak suka nak tolong orang miskin, anak yatim. Bahkan dia tak suka tengok orang tolong orang miskin, anak yatim. Dia geli tengok orang miskin, anak yatim. I wonder who, Ustaz. Nabi nak kita bersih. Nabi bersih, wangi, sempurna. Nabi ni semua sempurna. Tapi Nabi tak geli orang yang kotor, Nabi tak geli orang jahat. Nabi tak geli orang miskin. Nabi sempurna. Nabi orang rajin, berusaha wangi. Dekat dengan Nabi, pegang sentuh Nabi je dapat wangi macam Nabi. Tapi Nabi tak pernah geli pada orang miskin. Pernah Nabi pergi pasar, Nabi peluk seorang sahabat. Dia peluk pada belakang. Ada kata tutup mata. Dia orang kampung, lepas tu dia macam OKU. Sahabat tu terkejut. Nabi bergurau dengan dia. Siapa nak beli budak ni? Dia kata dia gembira Nabi pegang ni. Punya ramai orang kat pasar, Nabi peluk dia. Nabi sayang kat dia. Nabi kata kamu tak terkenal di dunia, tapi kamu sangat disayangi oleh Allah. Jadi melihat manusia ni dengan rasa sayang, melihat manusia dengan rasa cinta, rasa sayang. Dan bila kita melalui hidup dengan rasa sayang, cinta, Allah sayang kita. Barang siapa tak mengasihi, dia tak dikasihi. Tengok orang miskin rasa sayang, tu tanda Allah letakkan rasa sayang tu dalam hati kita. Tu tanda sedang disayangi oleh Allah. Tengok mak tiba-tiba rasa sayang, tu tanda Allah sayang kita. Tengok adik-beradik kita rasa sayang sangat, tu tanda Allah sayang kita. Tengok orang miskin, anak yatim rasa sayang, tu tanda Allah sayang kita.